Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia Hari yang baru bersama dengan saya Jonathan Ding, Ghazali Zawawi dan Jessica John. Seperti biasa, kami akan menemani anda selama 1 jam bersiaran langsung di TVS saluran Astro 122. Selamat pagi guys, selamat pagi Jess. Selamat pagi John, selamat pagi Jess. Apa khabar? Sehat. Alhamdulillah. Dan kami sentiasa ucapkan terima kasih kepada anda kerana sentiasa menjadikan Sejahtera Asia antara rancangan pertama untuk menyapa pagi anda. Baik. Dan hari ini kita ada tetamu undangan yang special. Jadi teruskan menonton bersama kami di Sejahtera Asia. Ya, baiklah, dan seperti biasa kami akan mulakan dulu untuk berkongsi antara berita dan juga perkembangan yang berlaku di Malaysia semalam dan antara info-info yang penting yang perlu anda tahu. Dan seperti biasa kami akan mulakan dulu dengan perkembangan COVID-19 di Malaysia. Baiklah, saya akan mulakan dulu dengan kes sembuh. Semalam Malaysia mencatatkan 900 kes sembuh dan jumlah kes sembuh setakat ini adalah seramai 23,120 kes dan kes baru positif semalam yang direkodkan adalah sebanyak 834 kes di mana 3 kes import daripada Amerika, India dan Indonesia dan 831 kes jangkitan tempatan dan jumlah kes positif di Malaysia setakat ini adalah seramai 33,339 dan duka cita dimaklumkan bahawa 2 kematian telah pun direkodkan semalam dan 5 kluster baru yang telah pun dikesan. Dan untuk terang lebih mengenai kluster baru yang dikesan, saya silakan Jess untuk kongsikan. Jadi perincian bagi kluster 5 kluster baharu yang melibatkan Putrajaya, Labuan, Negeri Sembilan, Sabah dan Sarawak. Dan untuk kluster yang mencatatkan rekod paling tinggi adalah kluster PTS Tawau, iaitu kluster Pusat Tahanan Sementara di mana dia mencatatkan kes tertinggi iaitu sebanyak 104 kes. Dan kedua paling tinggi adalah kluster Tenaga di mana kluster ini melibatkan subzon Batu Arang di wilayah Persekutuan Labuan iaitu sebanyak 57 positif kes telah direkodkan. Dan juga diikuti oleh kluster Gedong sebanyak 12 positif kes yang telah direkodkan. Namun untuk ketiga-tiga kes ni tadi masih lagi ada pending kes ya. Jadi untuk kes yang keempat adalah kluster Wisma Seberkas di mana mencatatkan 8 kes positif di Sarawak. Dan juga kluster yang kelima adalah kluster Seridana. Jadi untuk kluster Seridana ini adalah yang melibatkan wilayah Persekutuan Putrajaya di mana ada 5 positif kes yang telah direkodkan. Dan untuk kelima-lima kluster ini masih juga menunggu keputusannya, masih lagi ada individu yang menunggu keputusan. Dan masih lagi kita berharap agar keputusan itu nanti negatif. Dan untuk perincian perkembangan COVID-19 di Sarawak, kluster Wisma Saberkas diisytiharkan kluster baharu COVID-19 di Kuching selepas mencatatkan pertambahan 3 kes positif semalam. Dan setakat semalam, 14 kes positif COVID-19 dikesan di Sarawak. Kesemua kes tersebut adalah di daerah Kuching. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 906 kes. 6 kluster yang masih aktif di Sarawak, Jess dan John, adalah kluster Baki, Green Hill, Wisma Saberkas, Bah Arnab, Putra dan Seladah. Dan hari ini untuk pengetahuan semua sudah masuk hari ke-6 penduduk di Kampung Haji Baki menjalani tempoh PKPD. Dan saya kira ada 5 lagi pengumuman yang telah dibuat oleh pihak JPBNS semalam dan ini perlu untuk anda ambil perhatian. Pertama, rakyat Sarawak dinasihatkan agar tidak melakukan perjalanan ke kawasan zon merah terutamanya di daerah Kuching. Begitu juga dengan penduduk di daerah Kuching tidak digalakkan untuk keluar dari daerah Kuching dalam tempoh 2 minggu ini. Memandangkan kes-kes positif yang tinggi telah dilaporkan di daerah Kuching yang melibatkan kawasan kafe dan restoran, maka penduduk di daerah Kuching adalah dinasihatkan untuk membeli makanan secara bungkus atau tapau. Dan yang ketiga, semua majikan dan ketua jabatan adalah digalakkan untuk membenarkan pekerja mereka bekerja dari rumah dalam tempoh 2 minggu ini sehingga arahan terbaru dikeluarkan. Seterusnya pengumuman. Okey, baik. Dan JPBNS iaitu Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, mereka ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penderma ke kawasan PKPD Haji Baki ini tadi. Dan kepada semua NGO yang ingin membantu atau telah menyediakan talian bantuan kepada mereka sendiri. Jadi mereka diminta untuk menghubungi pejabat residen Kuching untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu agar mereka boleh mengelakkan daripada terkena taktik penipuan
dan juga pengumpulan derma dan sertanya lain-lain. Jadi untuk bagi badan bukan kerajaan, NGO dan orang persendirian yang ingin untuk mengumpul derma bagi pihak PKPD Haji Baki ini tadi, ya. Jadi mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu daripada pejabat residen Kuching supaya kesahihan pemungut derma ini tadi dapat disahkan dan pengedaran sumbangan dapat diselaraskan dengan teratur. Dan seterusnya adalah perniagaan yang terlibat untuk memberi maklumat awam atau pelanggan, dan kita pun ingin ucapkan terima kasih juga sebab sebagai concern daripada pihak mereka, kerana mereka memberitahu ataupun mengumumkan kepada pelanggan-pelanggan yang pernah datang sebelum ini kepada permis mereka, di permis mereka, mereka mengambilkan tindakan proaktif dalam memberitahu pelanggan dan orang ramai berhubung dengan kes positif yang diketahui di permis mereka. Jadi untuk pemberitahuan penutupan permis mereka adalah untuk menjalani proses sanitasi agar permis mereka bebas dari COVID-19 setelah dikunjung oleh pelanggan yang didapati positif itu tadi. Betul, panjang lebar, tetapi ini perlu untuk anda ambil Betul. perhatian. Sentiasa banyak kali kami ingatkan, amalkan penjarakan fizikal, jangan keluar rumah sekiranya tiada keperluan. Sekiranya perlu keluar rumah, patuhi SOP, balik ke rumah, perkara pertama yang perlu anda buat adalah mandi. Baik, seterusnya kita ikuti perkembangan bisnes semasa hanya dalam sesi bisnes bersama dengan Johadi Ibrahim. Saksikan. Terima kasih Kuching. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita mulakan dengan berita mengenai bantuan kerajaan kepada usahawan-usahawan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Ini terutamanya sejak PKP dilaksanakan pada Mac lepas, ramai usahawan yang tidak dapat meneruskan perniagaan dan juga berdepan dengan masalah aliran kewangan yang teruk. Jadi mereka telah diberi tawaran supaya memohon bantuan-bantuan yang disediakan oleh kerajaan. Satu daripadanya ialah tabung ekonomi kumpulan usaha niaga yang turut dikenali sebagai Tekun Nasional. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, lebih 43,000 usahawan pelbagai sektor perniagaan telah mendapat manfaat pembiayaan Tekun Nasional bernilai RM451.36 juta sejak tempoh Mac lepas. Dr. Wan Junadi memberitahu demikian dalam sesi soal jawab Dewan Parlimen semalam, memberitahu bahawa Tekun Nasional telah menerima sejumlah RM300 juta daripada kerajaan melalui pakej prihatin PKS dan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau Penjana. Jadi dana ini disalurkan sebagai pembiayaan mudah kepada usahawan yang terjejas menerusi program COVID Business Recovery, Micro CBRM dan Tekun Business Recovery Scheme TBRS. Dana ini masih lagi berjalan dan usahawan yang berdepan dengan masalah ini masih lagi boleh memohon bantuan-bantuan ini. Cuma kita berharap dan menanti pada hari Jumaat ini semasa pembentangan belanjawan 2021, dana ini akan diperteguhkan lagi atau diperbesarkan serta diperluaskan kepada usahawan yang memerlukan bantuan ini. Lebih-lebih lagi usahawan yang berada di dalam kawasan zon merah berikutan gelombang ketiga COVID yang melanda sesetengah kawasan di negara ini seperti Sabah, Kedah dan Lembah Kelang. Satu daripada sektor yang terjejas teruk berikutan Perintah Kawalan Pergerakan akibat pandemik COVID-19 ini ialah sektor peladangan. Ia telah menyaksikan kekurangan jumlah tenaga kerja dalam sektor tersebut sehingga mencapai ke tahap yang kritikal sekarang ini dan dikuatiri boleh menjejaskan prestasi serta kemajuan industri agri-komoditi negara. Perkara ini dinyatakan oleh Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali. Beliau menyatakan kebimbangan itu mendorong pengenalan kempen bagi mengajak lebih ramai rakyat tempatan untuk bekerja dalam sektor berkenaan. Sebagaimana kita tahu, sebelum PKP berlaku ini pun sektor peladangan adalah antara sektor yang sangat dipandang sepi oleh rakyat tempatan. Akibat itulah sektor peladangan bergantung kepada pekerja-pekerja asing yang dibawa masuk. Tapi semasa permulaan Perintah Kawalan Pergerakan Mac lepas, ini bukan saja di Malaysia, daripada negara-negara sumber pekerja asing juga dilarang keluar
Jadi kita pula tutup pintu sepadan. Dalam keadaan ini daripada Mac sehingga sekarang 7 bulan, keadaannya ialah menyebabkan bilangan pekerja yang ada di dalam sektor peladangan ni begitu kritikal. Kerajaan amat memahami situasi yang dihadapi oleh pihak industri mengenai kekurangan tenaga kerja. Tapi untuk membuka sempadan khusus kepada pekerja asing sehingga menjejaskan risiko COVID-19 ni mungkin agak keterlaluan. Jadi langkah terbaik setakat ini ialah membuka peluang pekerjaan kepada orang-orang tempatan dulu. Mungkin ini peluang untuk orang kita juga menceburi lebih lagi dalam sektor peladangan. Sekian. Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kita nak ucapkan kepada saudara Johardi dalam segmen bisnes tadi, dan kita nak tambah sedikitlah mengenai bisnes. Kita tahu Belanjawan 2021 akan menjadi tumpuan rakyat Malaysia yang akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan pada hari Jumaat ini di Dewan Rakyat. Jadi kita nak berkongsi sedikit. Kerajaan sedang teliti cadangan pembangkang. Jadi antara cadangan pembangkang ialah mempertingkatkan peruntukan Kementerian Kesihatan Malaysia, memperkasa perlindungan sosial dan lanjutkan moratorium sehingga 31 Mac 2021. Jadi itulah antara tumpuan yang akan difokus oleh rakyat Malaysia untuk Belanjawan 2021 hari Jumaat ini nanti. Baik, hari ini siapa tetamu kita untuk segmen yang pertama? Jess. Wow, ini yang paling saya tunggu-tunggukan dan nanti-nantikan ni. Okey, baik. Kita perkenalkan. Tanpa melengahkan masa, kita perkenalkan tetamu kita, seorang juru solek profesional, Oden Syam. Selamat pagi, apa khabar? Terima kasih. Selamat pagi, Oden. Terima kasih. Terima kasih, Jo. Selamat pagi. Gas, Jess. Selamat pagi. Segak hari ni Bolehlah. So hari ni make up buat sendiri? Make up buat sendiri. Buat sendiri. Siapalah kita kan. Sebab kita kan. Baiklah, okey, Oden dikenali sebagai seorang jurusolek Ya, yang memang dikenali lah dekat Sarawak ni, lagi orang kenal, kat Semenanjung pun orang kenal. Jadi sebelum ni Oden pernah bekerja dekat Semenanjung Malaysia, betul? Betul. Dan okeylah, kita tanya berapa lama dah berkecimpung dalam industri jurusolek ni sebagai seorang jurusolek? Berkecimpung dalam bidang make up Yes. sejak daripada tahun 1993. Iaitu saya bersekolah lagi dalam tingkat ketiga lah. Dalam sekolah tu saya buat lagi juga make up daripada saudara mara, keluarga, tu je. Okey, baik. Dan Oden, saya nak tahu juga, kita sedia maklum ya, yang solekan dan wanita tidak dapat dipisahkan. Ya, saya. Jadi apakah penjagaan asas utama untuk kulit muka wajah seseorang? Okey. soalan Untuk wanita, kan? untuk wanita di luar sana tu, pastikan kulit muka korang kena cantik jugalah. Penjagaan kulit muka tu amat penting. Betul. Sebelum kita make up tu, pastikan kita menggunakan moisturizer, primer supaya kulit muka kita tak rosak kena make up. Kita tak tahu, barang kadang-kadang barang make up tu ada expired date, kan, tak ada luput. Kita tak tahu. Kalau kita ada primer dengan moisturizer, jadi maknanya kulit muka kita tu boleh di-cover daripada benda-benda yang faham tak? Betul. Macam itulah. Kalau untuk kulit muka, Saya. faham ya? Korang dua. Okey, jadi macam mana Oden belajar make up macam awal-awal dulu? Mula-mula dulu, Okey. tak tahulah, kecil-kecil tu suka melukis, semua warna-warna, buku kartun-kartun tu kan. Kreatif lah orangnya. Lepas tu tak tahu pula kita suka make up, tapi lepas tu macam terus ke bidang tu, dah tu kita perasan yang kita suka make up tu. Siapa ni, kalau boleh dikongsikan kepada saya. penonton Sejahtera Asia, siapa antara wajah pertama yang diuji kaji oleh Oden sebelum Oden benar-benar pandai nak solek orang ni? Ya. Of course ibu saya. Oh, ibu jadi mangsa. Ibu saya. Jadi first buat tu terus jadi. Terus okey, go. Mula-mula my mum kata nak pergi dinner. So Okey. dia kata make up lah. So masa tu mula lagi, so I buat lah make up tu. Tapi kalau saya sekarang tengok gambar tu, saya tengok macam badut sikit lah.
First time kan, dia taklah macam sehebat yang sekarang lah. Maksudnya keluarga ni Hebat lah. lah sekarang. Apa? Keluarga approve lah untuk Keluarga saya, ibu saya yang sangat mendorong lah. Ibu sangat mendorong. Okey, baik. Sekarang ni saya nak tahu lebih lanjut. Sekarang ni kalau untuk makeup untuk wanita berbeza dengan makeup untuk lelaki. Adakah jenis makeup juga digunakan sama ataupun berbeza? Produk barang makeup tu kita gunakan sama. Sama. Tapi untuk makeup wanita dan makeup lelaki tu berbeza. Teknik dia lain. Teknik dia lain. Teknik dia lain. Teknik dia more tu wanita tu sangat banyak dia punya teknik kan. Betul. Daripada lelaki tu dia kurang sikit dia punya teknik. Sebab lelaki hanya menggunakan foundation, contour sedikit, lepas tu lip balm. Dia lelaki tak boleh over actually Betul, kan. betul. Wanita tu kalau lelaki over faham Ya. kan apa jadi kan. Betul. So kalau wanita tu dia ada teknik-teknik tertentu supaya dia nampak lebih cantik dan menawan. Tapi tengok pula tengok pada event. Kalau nak keluar TV ke, makeup dia macam gini. Kalau nak pergi kahwin, makeup dia macam gini. Dinner betul. macam gini. Dia lain. Dia ada tema-tema dia. Yes. Wow. Okey, baiklah. Jadi solek ni dia ada macam-macam jenis solek. Ada yang macam kostum, makeup kostum yang menconteng muka, melukis. Ada yang yalah seperti yang dikatakan tadi, boleh, ada tema-tema dia. Jadi adakah Oden kalau contoh kalau macam Halloween, boleh tak Oden make up Halloween? Conteng muka. Halloween tu saya boleh buat tapi saya kurang. Kalau untuk drama filem cerita-cerita yang tu ada saya buat. So jadi tapi, untuk macam make up macam tu ada jurus solek yang yang ada. lain lah. Kalau kita dekat sana kita selalunya tak buat dalam satu kita make up. Tapi kita tak buat make up untuk semua. Kalau untuk drama filem tu kita bahagikan. Kalau untuk efek yang turun dan kita untuk buat make up cantik. Okey. Oden ni sebenarnya seorang yang sangat mesra, seorang yang sangat friendly. Betul. Ya, saya baik tahu. di depan ataupun Saya di tahu dia belakang. cakap. Dia cakap dia tahu. Okey, baik. Kalau kita nak tahulah kisah perjalanan hidup Oden ni sebelum bergelar seorang juru solek profesional, mungkin boleh dikongsikan sebagai inspirasi. Mungkin ada liku-liku yang berjaya diharungi dan sebagainya. Okey, pada mula-mulanya dulu memang keluarga sangat membantai. Sampai box makeup tu kita kena buang dalam longkang semua. Betul ke? Ya, Siapa my yang dad buang lah. kalau My boleh dad, kita tahu? bapak kita. Dia memang tak setuju. Dia kata benda ni dia kata tak boleh pergi jauh dia kata. Masa tu sedih lah. Saudara lelaki sebelah aku. Apa tu dia dia buang barang makeup kita. So kita rasa macam time tu kita sangat terharu lah kan. Betul. Sebab benda tu kita minat gila. Tiba-tiba dia buang benda tu, kita rasa macam benda yang kita I sanggup tak makan tau. I sanggup tak makan sebab I simpan duit untuk beli barang makeup, benda yang sangat betul-betul you nak ni kan. Nak you minat benda tu, you nak beli benda tu. Masa tu kata orang taklah mahal, tapi masa sekolah tu you tak makan, you hanya beli air, harga air masa tu 20 sen. Lepas tu you kena simpan duit tu untuk beli barang makeup. Masa tu I hanya mampu beli Baby Johnson yang kecil tu. My dad I kumpul banyak-banyak, my dad jumpa and dia buang dalam longkang. Perasaan sedih tu ada tau masa tu. Tapi I macam diam je. Lepas setelah berapa tahun kemudian, my dad dengan my mum dia divorce, bercerai. Lepas tu my mum kesian dengan kita kan. So time tu my mum bagi dorongan lah. So I pergi, my mum kata kalau you betul-betul minat makeup, satu je. Dia kata kalau betul you belajar. Betul. You ambil certificate untuk makeup. Lepas tu you ada certificate you boleh pergi mana-mana. So I pergi belajar dalam pusat yang bertauliah, MLVK. I belajar kat situ dalam 6 bulan macam tu. Lepas 6 bulan tu I dapat sijil. I terus pergi dekat Johor Bahru. I bekerja di sana untuk makeup pengantin. Pengantin. Setelah beberapa tahun, company tu tutup. So, I rasa macam I tak ada tempat yang nak dituju tau. Lepas tu, I pergi berpindah kat Kuala Lumpur. So, I menumpang rumah kawan. Lepas I menumpang rumah kawan, I memang tak ada job. Pasal susah gila nak bayar kereta, nak bayar tak ada rumah, penumpang. Lepas tu, lepas I menumpang rumah kawan tu, ada satu peluang tu, I bekerja dekat satu shopping mall yang makeup orang ni dengan harga RM50 satu orang. You kena share harga dengan
dengan owner tu. So owner RM25 dan I RM25. Jadi itu orang kata antara liku-liku yang dihadapi oleh Oden ni, seorang yang sangat mesra sebenarnya, tetapi ialah mesra-mesra pun di Memang belakang tetap ada ceritanya. Sekejap, antara orang kata artis terkenal yang pernah di make up oleh Oden. Artis terkenal yang pernah saya make up tu of course lah orang Sarawak dulu saya sebutlah kan, Melissa Francis. Melissa Francis. Itu Jadi penyanyi hebat. itu Tapi ramai lagi Oden pernah. Tapi kalau korang nak tahu siapakah Oden pernah bekerjasama dengan, dan kita nak korek rahsia hati-hati sikit. Okay, semuanya selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Baik, hari ini kita bersama dengan seorang jurusolek profesional yang bukan sahaja pernah menyolek artis kelahiran Sarawak seperti Melissa Francis, juga pernah menyolek antara selebriti terkenal tanah air seperti Datin Alia, Nat Zainal ataupun Kath Fu. Tidak lain tidak bukan Oden Syam. Jadi Oden Syam, kalau kita nak labelkan ataupun kita nak ukur seorang juru solek profesional itu bagaimana sebenarnya? Adakah disebabkan mereka laris, banyak job dipanggil oleh pelanggan untuk menyolek pelanggan mereka, ataupun ada sijil yang mengiktiraf mereka? Okey, satu of course lah sijil, kena ada sijil, diiktirafkan betul-betul menjadi makeup artis ataupun jurusolek. Tapi yang kedua, yang lebih mahal tu adalah pengalaman. Liku-liku pengalaman, tengok you pernah buat apa yang you pernah buat. Contoh you pernah buat job-job yang macam drama, filem, kategori dalam apa-apa inilah yang you pernah you lalui, apa yang you telah buat tu, itu adalah akan melabelkan you di atas pengalaman tu sangat berharga dan sangat ni. Dia macam kerja juga, walaupun kau ada degree ke apa, orang tetap juga nak tengok pengalaman bekerja. Macam itulah lebih kurang lah. Setuju atau tidak kalau saya tanya kepada Oden Syam bahawa artis yang di make up itu sebenarnya menaikkan nama jurusolek itu? Ya, setuju. Setuju Betul. Kalau kita menyolek untuk artis popular, contohnya artis popular, dia menolong makeup artis itu, dia akan post and then dia akan akan post benda tu, so orang akan melihat. Daripada situ nama you akan naik secara automatik. Akan tiba-tiba macam lari. Secara automatik. Laris, customer jadi banyak. Semua call you. Macam goreng pisang kan. Kenapa busy pula hari ni? Oh, aku make up sini hari tu. Follower pun naik. Rezeki. Betul. Follower pun naik. Follower pun naik. Pelan-pelan dia naik sikit-sikit. Maksudnya kena post banyak dan gunakan media sosial tu. Macam mana Oden Syam melihat penggunaan media sosial tu penting? Bagi saya media sosial tu sangat penting. Sangat-sangat penting untuk marketing ataupun untuk promotion diri sendiri. Kalau nak tunggu orang memang tak adalah kan. Kalau tak diri sendiri untuk promote habis-habisan, baru sendiri. kita dapat dia punya pulangan gitu. Dan juga Oden, kalau untuk kamera dan juga makeup, anda setuju tak yang kamera dan makeup ni relatable? Maksudnya connected lah. Kalau untuk certain kamera, contohnya kalau untuk anda sendiri melabur untuk beli telefon canggih untuk ambil gambar dan juga nampak lebih sharp lagi. Jadi kalau anda sendiri setuju tak yang kamera pun memainkan peranan untuk dapatkan makeup yang cantik dan anda boleh post dekat Instagram, Facebook, semua tu? Kamera sangat penting juga, tapi touch tu sangat penting juga. Kalau kita make up, kata orang tak ada kebersihan dekat muka orang yang kita make up tu, dari phone tu dia boleh nampak juga actually. You boleh zoom benda tu. Boleh zoom. So dia akan nampak jugalah walaupun dia blur ataupun dia sharp kan daripada kamera canggih tu, tapi you boleh nampak benda tu you filter ataupun
you editkan benda tu. Sangat nak ketara. Sangat ketara. Kalau saya boleh nampak lah. Boleh Tak nampak. tahu pada orang lain. Mungkin tak tahu lah. Kan? Yelah, Odin kan profesional. Mestilah gitu. Mestilah nampak. So, dia kan ada kekemasan. Tapi memang banyak kerja-kerja Odin yang pernah dihasilkan oleh beliau memang sangat kemas. Seperti, yelah, ramai saya tengok gambar-gambar yang Odin post dekat media sosial. Memang cantik lah. Dan bagi saya kan, Jurusolek ni, sebenarnya dia ramai. Terutamanya kat Sarawak ni ramai. Tapi, apa yang membezakan adalah skill satu, kekemasan dan juga Kebersihan tu penting juga. kebersihan dan apa macam cakap macam preference. That means lain orang ada makeup artist. Signature macam itulah. Lain orang lain different touch. Kalau kita tu rezeki masing-masing. Yeah. Tapi bagi saya kalau semakin banyak makeup artist tu semakin bagus actually kan. Daripada duduk melepak kat tepi jalan tu. Kan banyaklah kan makeup artist lah kan. Lain touch setiap touch tu lain. Kalau yang ni dia punya lain, ada kelebihan dan kekurangan. Kalau yang ni lain, macam itulah. Harga dia pun lain-lain, betul tak? Harga dia tengok orang lah. Tengok orang. Kalau jazz mahal tak? Kalau jazz tu free boleh. Wow. Jazz dan gas jadi jazz. Ni Odin, boleh kongsikan kepada penonton Sejahtera Asia, mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya di sebalik keceriaan seorang jurusolek profesional tu, apa sebenarnya ragam yang sering dihadapi oleh Muar ni? Okey, sebelum kita nak mula makeup tu kita kena ambil mood untuk pastikan orang tu Ambil happy. mood, Kadang-kadang kalau dia tak happy, you memang tak boleh kerja. Contoh kalau you untuk artis tu kan, untuk shooting filem, you tak boleh kacau mood dia. You kena happykan dia, you kena layankan dia. You kena buat apa saja untuk dia Pastikan dia happy. selesa. Pastikan mood dia tu macam tak ada rasa janggal dengan you. Betul. You kena Selesa. happykan orang tu supaya dia rasa selesa dengan you. Jadi badutlah depan dia supaya dia best lah. Dia akan next dia lagi. Macam tu. Maksudnya kena pandai mesra lah. Mesra. Friendly. Friendly tapi tak boleh lah terlalu friendly sampai mengumpat tu tidak boleh. Itu dia memang tidak. Kena ada batasnya lah. Ya, Kena ada ada batas batas. dia. Dan itulah sebenarnya ada tanggungjawab bukan saja sebagai seorang jurusolek tetapi juga untuk menaikkan mood seseorang. Terutamanya seorang personality yang mungkin perlu berlakon, yang perlu berada atas stage ataupun di hadapan TV sebab itulah antara di belakang takbir orang tak nampak. Jadi Odin so far doing a very good job. Terima kasih. Dan mungkin nak dikongsikan kepada penonton Sejahtera Asia sebelum kita mengakhiri segmen bersama dengan Odin. Antara tips setelah Odin melalui liku-liku dan cabaran dan berjaya sehingga ke puncaknya pada hari ini, tips kepada mereka yang baru mula nak jadi jurusolek profesional. Tips kepada juru-juru solek yang baru tu, Kita banyak-banyakkan melatah. Latahkan dia. Latahkan dia. Okey, mula sekali. Mula sekali. Pertama kali you all untuk make artist baru tu keikhlasan kena ada, kejujuran, Restu seorang ibu betul. Restu seorang ibu betul. Supaya ada berkat untuk kehidupan kita sebab ni rezeki. So jaga tingkah laku, jangan terlalu kontrol, be yourself. Kalau you jadi orang lain tapi hakikat you kat dalam tu masih lagi, tak boleh. You kena be yourself, jujur, ikhlas, baru berkat gitu. Okay, terima kasih Odin. Banyak yang beliau Lipstick, kongsikan. foundation dan sebagainya. Itulah cerita yang dikongsikan oleh seorang jurusolek profesional dari Sarawak, Odin Syam. Moga-moga dapat memberikan inspirasi kepada anda pagi ini. Selepas ini, jom kita bersama dengan siapa? Selepas ini kita akan bersama dengan seorang yang sangat berbakat dan yang saya kagumi juga. Jadi jangan ke semuanya mana-mana. selepas ini terus bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Luckily, you should be close to me, baby. All I know is when I die, I need you, baby. And when I dream at night, any way that I can be with you, baby, I need it, baby. I need you, baby.
Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia, dan kepada anda yang ada sebarang komen, cadangan, boleh hantarkan cadangan dan komen anda di laman sosial kami iaitu Facebook Sejahtera Asia, Instagram Sejahtera Asia. Dan pada pagi ini Gas dan John, siapakah tetamu undangan yang seterusnya? Seterusnya kita bersama dengan seorang anak seni yang saya kira bukan saja fokus terhadap bidang seni sama ada nyanyian dan lakonan, juga mempunyai bisnes ataupun perniagaan sampingan yang lain. Dan melihat kepada keadaan semasa COVID-19 ni John, saya kira perlu untuk kita mempunyai persediaan ke arah tersebut tanpa melengahkan masa. Dah ni dijangkiti latah audit tadi. Betul. Kita perkenalkan tetamu kita pada hari ini, tak lain tak bukan penyanyi kelahiran Sarawak, Irazi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa khabar? Apa khabar, John? Khabar baik. Macam mana nak panggil nama 3 orang ni? John, Mesti ada short form kan? Jess. 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 So, J, and G. Ya. JJG. Oh, Macam dah nama ada group dah. kedai makan. Boleh tak ceritakan perkembangan terbaru Irazi sekarang ini? Okey, Alhamdulillah perkembangan terbaru saya. Saya terus berada di Kuching, Sarawak. Sebelum ni memang saya bekerja di Kuala Lumpur. Memang ulang-alik. Banyak kerja di Indonesian, di Jakarta juga. But buat masa ni memang kita dah plan untuk buat satu program untuk anak-anak Sarawak. Dan tak lupa jugalah saya masih juga menghasilkan lagu untuk drama-drama, untuk filem, dan tengah tunggu usaha daripada TVS lah. Wow. Dengar bos. Okey, tadi Ira ada sebutkan mengenai ada program untuk anak-anak Sarawak. Adakah itu bakat kami? Yes, the program is bakat kami. Yeah. So, kita dah ada satu platform yang bagus. Saya tengok TVS dah satu yang boleh membantu anak-anak seni daripada Sarawak yang berada di Sarawak ni. Di Kuching pun senang nak pergi. Since kita tengah pandemik ni pun nak pergi dekat mana pun susah kan. So, now is the right time untuk kita berkarya dan mengetengahkan bakat. Jadi apa pandangan ni Irazi, sebab kita bercakap mengenai kewujudan Sarawak mempunyai stesen TV sendiri ni, apa pandangan Irazi terhadap kewujudan stesen TV ni? Okey, nak saya secara natural ke ataupun Wow. Apa ni? Apa? Nanti aku takut kita tak ada job nanti. Okay, kalau kita Kena pecat. cerita pasal natural ni benda yang orang akan komen, positif dan negatif. Positif Okey, kalau positif memang Sarawak memang menunggu peluang ini. So, ini adalah the right time, is a blessing lah untuk Sarawak. Ada TVS dan muka-muka yang jelitawan, yang handsome. So, which is good. Terima kasih. Which is good untuk Sarawak kan. So, adalah peluang untuk kita mengetengahkan bakat juga. Ni, kalau boleh diceritakan, kalau sebagai seorang anak seni, sekarang ini kita dilanda pandemik COVID-19 dan ada di antara penyanyi yang terpaksa dibatalkan persembahan mereka, ditunda persembahan mereka dan mengganggu pendapatan mereka. Jadi, pada pendapat Irazi, apakah kepentingan untuk seorang selebriti ataupun artis itu untuk mempunyai perniagaan ataupun aktiviti yang lain? Okey. Kalau kita cerita pasal pandemik ni memang semua yang merasa. Semua artis the whole world kan. So saya nak tekan sikit. Kalau kita cerita pasal perjalanan di dalam industri muzik, kita menggunakan muzik sebagai platform untuk kita unite people. So music adalah satu benda yang orang rasa simple tapi sebenarnya susah. So whereby we need to transform our soul dalam satu lagu, dalam satu album. So itu adalah pengalaman saya rasa yang saya rasai ketika COVID-19 ni memang sukar lah. Dan of course selebriti ataupun artis itu penyanyi kena ada side income. Kalau tak ada memang sukar untuk kita orang pun sama juga, ada show tapi kena postpone. Kena lagi postpone. Apa Lepas antara aktiviti sampingan yang dilakukan oleh Irazi sekarang ini? Okey, kalau cerita pasal sampingan sebelum saya menjurus masuk di dalam industri muzik tanah air, memang my passion after I left SPM dengan Guru Izzat nak sambung ijazah, memang saya seorang bekerja bisnes untuk event management, untuk commercial, untuk VO, lakonan, hosting tapi lama lah, tak berkecimpung dengan
posting ni. So benda yang membantu saya dalam platform ini adalah memang event management. Event management. Jadi sampai sekarang lah Ya, masih sampai ada sekarang event masih ada. management. Saya belum lagi bercerai dengan event management. Oh, tak apa, tak payah. Kalau bagus, teruskanlah. Ya, teruskanlah. Kenapa tak? Alhamdulillah. Quality over quantity. Tak takut ke kalau banyak sangat buat kerja sampingan mengganggu kerja asas sebagai seorang anak seni? Okey, sebenarnya kita perlukan dalam kehidupan. Okey, cerita pasal kehidupan, kita boleh ceritakan dalam kehidupan tu dalam lagu. So dalam lagu itulah transform you, you get the knowledge, you get the experience. So dari situlah saya rasa kita kena divide kita punya multitask. Kena menjadi multitasking supaya kita tidak ada kata orang, bukan kita nak jadi macam rojak lah, nak buat ni buat ni, tapi but you have to focus on whatever that your strength. So daripada pengalaman saya memang event management memang saya rasa sampai ke hujung nyawa kot. Jadi itulah orang kata antara yang dikongsikan oleh Irazi, tetapi banyak lagi yang kita nak kongsikan sebelum ini. Antaranya kita nak tanya Irazi, apakah strategi yang perlu beliau lakukan untuk bersaing dengan budak baru nak up ni? Yang Sekarang kan ada sebenarnya. ramai penyanyi-penyanyi baru dan juga kita nak bercakap lebih mengenai lagu-lagu beliau selepas ni. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami hanya dalam Sejahtera Asia. Selepas ini. Cinta yang terakhir hanya untukmu, yang selalu menemani hidupku. Kau yang selalu dalam hatiku, karena kaulah segalanya. Hati yang terasa kehilanganmu, segala kenangan indah bersama, akan ku setia menemanimu walaupun kau telah tiada. Karena ku inginkan dirimu yang selalu menemani hidupku, dan kaulah nyawaku hingga akhirnya. Pastikan kita berjumpa lagi, karena kaulah segalanya untukku. Ku mohon kau tenang di sana, di syurga pastinya kita akan bersama. Dan karena kaulah segalanya untukku, ku mohon kau tenang di sana, di syurga pastinya kita akan bersama. Di syurga pastinya kita bersama. Di syurga pasti bersama.
Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya John, Gas dan juga Jess. Baiklah, tadi sebelum kita berehat ada bingkisan video yang kami kongsikan iaitu Irazi, tetamu kita pada pagi ini menyanyikan lagu Cinta Terakhir. Jadi kita nak tanyalah Ir, lagu Cinta Terakhir ni lagu yang sangat membawa maksud yang sangat dalam, yang sangat pilu. Mungkin Ir sendiri boleh kongsikan Cinta Terakhir lagu tu. John, Gas and Jess. Okay, Cinta Terakhir adalah satu lagu yang saya rasa very sentimental dan mengimbau kembali ketika Allah yarham ayah saya ketika masih hiduplah. So cerita perjalanan Cinta Terakhir adalah memang 90% through cerita benar. Cerita benar tentang pengalaman saya because yang mula memberi sokongan kepada saya di dalam industri adalah kedua-dua ibu bapa saya. Dan of course apabila saat saya terpisah dengan arwah, time tu saya ada show di KL. Ketika itu beliau memang benar-benar nak mengikut. Tapi memandangkan keadaan beliau tidak berapa sihat, so saya beritahu dengan ayah time tu, saya cakap dia dalam these 2 days I will go back. Saya cakap dia, sabar, saya cakap dia. Dalam sehari setengah lah macam tu. So bila suddenly tengah saya buat persembahan, so I got a call from my mum. So my mum biasalah bunyi suara dah sedih. So saya macam terperanjat lah, shock. I'm shocked. So I thought that he's okay kan, dia okay. So tiba-tiba pula nasib baik saya sempat berjumpa, saya balik time tu after the show, the second slot tu memang saya tak boleh. Saya minta dengan dengan radio dekat KL, saya cakap I have to go back. Saya cakap because my dad is now dah critical. Imagine that time saya rasa macam perjalanan seni adalah satu benda yang it's temporary. Temporary. So that's why Cinta Terakhir tu nantilah boleh tonton Cinta Terakhir tu. Dan lagi jangan satu, sedih macam Udin. Jangan sedih macam Udin. Dan lagi satu, sebagai anak seni, tak lari daripada kecaman dan gosip. Jadi kalau anda sendiri pernah tak mengalami kecaman, maksudnya berdepan dengan kecaman dan gosip-gosip? Oh, ni dah tukar dah. Lain dah ni. Lain mood dah. Stand kaki sini. Kena firm ni. Kena firm. Okey. Kecaman di dalam industri memang dah biasa kan, memang dah biasa. Saya selalu jugalah kena biasalah bila dah lagu dah masuk di dalam OST. So sometimes saya yang akan jadi bahan untuk buat untuk surprise untuk selebriti perempuan. So pelakon perempuan. So yang biasalah masuk kanan kiri sabar, masuk kanan kiri sabar. Tu memang kecaman tu memang ada. Memang tak boleh elak sebagai seorang. Hampir jodoh pun ada tapi tak jadi. Dengan siapa Hampir tu? bertemu Itu jodoh. untuk menyanyi duit. Habis lagi gak. Untuk menyanyi Kalau duit. sebelum commercial break tadi kita ada tanya Irazi mengenai bagaimana sebenarnya cara nak bersaing dengan budak baru nak ataupun golongan artis yang baru saja menceburi dalam bidang ini, sebab mereka pun bukan calang-calang orangnya kerana mereka berasal daripada aplikasi Smule, TikTok ataupun daripada program reality. Jadi aura mereka juga memberikan satu cita rasa yang sebenarnya diterima oleh orang ramai pada hari ini. Bagaimana Irazi sebagai orang yang saya kata dah satu dekad dalam industri ini untuk bersaing dengan mereka dan kekal relevan? Okey. Senang ya. Saya rasa kita tak bersaing di dalam industri muzik. Kita Bersaing secara sihat lah. Kita berkarya. Kita berkarya dan setiap karya tu kena ada originality. Originality dan satu perwatakan yang menarik. So dan kita kena ikut trend juga. Sekarang ni dah ada aplikasi macam-macam. So you boleh karaoke di dalam Smule, macam-macam lah sekarang. So buat je. Buat je, just follow the flow, tapi kena ada satu identity dan impact. Supaya you boleh relevan di dalam industri. Jangan macam nak buat je tapi tak impactful. Jangan nafik. Yes. Pendapatan juga, kalau sebagai seorang artis ni saya difahamkan, kita faham pendapatan itu ada pasang surutnya. Betul. Dan bagaimana orang kata kepentingan amalan menabung ataupun berjimat cermat ini dalam kalangan artis, sebab kalau kita lihat sekarang ini akaun satu juga dicadangkan boleh dikeluarkan kalau KWSP. akaun 2 KWSP sudah habis. Jadi pandangan Irazi mengenai Itu adalah pandangan saya adalah satu kebaikan untuk rakyat. Because rakyat yang merasa sekarang ni. Semua orang merasa sebenarnya. Tapi kalau boleh kita mintalah untuk kelonggaran
supaya semua orang dapat merasai, because dia saving untuk dia orang masa yang akan datang. Tapi kita tak tahu bila kita perlu, dan kita perlu ada saving sekarang ni. Perlu ada backup. Perlu ada backup. Sekarang ni in case kalau ekonomi kita drop, so siapa yang akan take the risk? We all will take the risk. Kalau Irazi sendiri, ada tak jana pendapatan melalui YouTube? Okey. Buat masa ni memang ada, untuk royalty ada. Tapi itulah kita kena terus bergerak, tahu tak? Bila dia bergerak, so royalty tu akan berjalan. Apabila kita kurang show, kurang lagu untuk ditonton dan kurang untuk share, so itu akan mengurangkanlah dari segi income. Jadi macam tak boleh harapkan satu sumber saja, dan semestinya kita perlu ada pengurusan kewangan yang baik dan juga simpanan untuk masa akan datang. Jadi apa lagi? Nak cerita pasal lagu. Okey, lagu Macam Sempurna Lagu Waktu. pertama yang dihasilkan ataupun yang dinyanyikan ke? Okey, yang pertama adalah lagu yang berjudul Kontra Analisa. Itu dah Bukan Sempurna Waktu. Sempurna Waktu. Sempurna Waktu hit single yang paling Sempurna Waktu power. Sebenarnya Kontra Analisa saya rekod lagu, tapi saya belum ada kesempatan untuk membuat promosi di Kuala Lumpur. I wish that time TVS ada. Tahun 2011. Harap masa tu TVS dah ada. Tapi tak apa, TVS. sekarang ni dah ada. Betul. And then apabila lagu yang kedua adalah time tu saya record di Jakarta, Indonesia. So lagu itu saya di kira macam di Pinang secara kontrak. kontrak. So saya ada lagu yang berjudul Maafkan Aku. Maafkan Aku. That time, dari situlah saya kenal dengan Indonesian singer, the good singer, the Indonesian. Mula-mula tu risau juga. So bila saya nak buat promosi untuk Maafkan Aku pun, that time saya dah masuk satu rancangan hosting under Program reality lah. Datuk Aznil. Datuk Aznil tahulah. Assalamualaikum Pak Nil. So that time, so banyaklah perjalanan seni ni. Saya rasa tak semestinya kita kena plan cepat terus jadi. Dia kena ada berbekalkan satu Setiap kita orang punya, ada masanya. Setiap orang ada masa, rezeki. Keep doing. Kita ada 1 minit lagi, John dan Jess. Kalau boleh, Irazi kongsikan kepada penonton Sejahtera Asia pada hari ini. Sebab kita tak ada bola kristal di hadapan kita. Jadi kita tak tahu berapa lama COVID-19 ini akan tamat. Mungkin beberapa tahun lagi, 1 tahun, 2 tahun. Jadi apa strategi Irazi sekiranya COVID-19 ini berlanjutan untuk tempoh yang agak lama? Apa strategi? Pertama, untuk memastikan kelangsungan pendapatan. Kedua, untuk memastikan terus kekal relevan. Okey, memang kalau cerita pasal COVID ni memang tak akan henti. Selagi semangat, selagi kehidupan masih ada, kita kena cari way. Saya cakap in general lah, because different people, different strategy. Then we understand that we have to pray a lot. Kita pray dan kita akan terus berusaha dengan menjual macam something like F&B punya bisnes. Itulah usaha dan harus ada backup plan. Jadi terima kasih Irazi kerana bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih. Pagi-pagi nanti kita jumpa lagi. Baiklah, jadi itu saja siaran untuk Sejahtera Asia untuk pagi ini. Jangan lupa temu janji kita lagi esok hari di waktu yang sama, tempat yang sama pukul 7.30 pagi dalam Sejahtera Asia. Sekiranya terlepas siaran kali ini, jangan risau, boleh pergi ke YouTube sesaja Sejahtera Asia TVS. Kita jumpa lagi esok hari pada waktu yang sama bersama dengan saya Ghazali, Jessica, saya John. dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Semangat yang dirasa